Assalamualaikum dan selamat datang ke By Camp Studio. Baiklah, pada kali ini aku nak berceritakan mengenai sebuah kelab yang sudah lama hilang dari radar bola sepak, yang sudah lama tenggelam tak timbul-timbul, yang sudah lama sesat di alam sebalik mata. Baiklah, kelab yang aku masukkan tadi adalah AC Milan. Seperti yang kita tahu, AC Milan beberapa season ini mereka agak bergelut untuk menampilkan prestasi terbaik mereka dalam Serie A dan juga kejohanan Eropah. Akan tetapi, season ini AC Milan, The Sleeping Giant, sudah bangkit dari lena yang panjang. Season ini, mereka berada di puncak liga dengan mencatatkan 5 kemenangan, 2 seri dan tanpa kekalahan dari 7 perlawanan. Dalam Europa League juga, mereka berada di tangga kedua di belakang Lille selepas mereka kalah mengejut kepada Lille. Dan kekalahan ini juga menamatkan rekod 24 perlawanan tanpa kalah mereka dalam semua kejohanan. Situasi ini juga membangkitkan harapan yang tinggi buat fan-fan AC Milan untuk melihat AC Milan bangkit menjadi pencabar utama dalam Serie A dan juga kejohanan Eropah. Dan yang paling penting, untuk menamatkan dominasi Juventus yang telah mendominasi Serie A selama 9 season. Yalah, fan-fan pun dah bosan dah nak layan Serie A ni, sebab kita tahu tiap-tiap season confirm-confirmnya Juve akan menang Liga, akan menang Serie A. Senang cerita, kita tengok Liga Malaysia ni, tiap-tiap season JDT akan confirm champion. So, mana tim lain? Boleh kata tim-tim lain ni sekadar untuk memeriahkan Liga sahaja. Nak senang cerita, J Italy dan J Malaysia memang power. Juve ni pula, pada Serie A sebelum masuk pun dah power, ini Serie A pun dah masuk, lagilah power. Memang tiada ubat. Season lepas, Inter Milan, Lazio dan juga Atalanta adalah tim yang berjaya cucuk rapat si Juve ni. Aku ingatkan antara 3 kelab ni, adalah mana-mana kelab yang berjaya tapau Serie A tu daripada Juve ni. Tapi hampir. Last Juve champion. Tim lain, tengok je. Okey, berbalik kepada AC Milan, apakah faktor-faktor yang menyebabkan tiba-tiba AC Milan jadi power season ini? Okey, kat sini aku nak highlightkan 3 faktor utama yang menjadi punca kebangkitan AC Milan season ini. Yang pertama, Stefano Pioli. Stefano Pioli ni mula dilantik menjadi coach AC Milan pada awal season 1920, iaitu pada season lepas menggantikan Marco Giampaolo. Pioli merupakan seorang coach yang cukup hebat, cukup berpengalaman dalam Serie A. Beliau pernah menjadi coach Fiorentina, Lazio dan juga Inter Milan. Senang cerita, memang Serie A ni adalah taman permainan buat Stefano Pioli ni. Pioli ni juga adalah seorang coach yang suka menerapkan permainan attacking football. Di AC Milan, beliau telah menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan meletakkan seorang playmaker di belakang seorang striker dan juga meletakkan 2 defensive midfielder untuk melindungi back 4 AC Milan. Formasi ini dilihat cukup berkesan, cukup efektif season ini, di mana Hakan Çalhanoğlu bermain sebagai seorang playmaker untuk mencipta kreativiti untuk suap bola-bola yang cantik kepada Zlatan Ibrahimovic. Kalau season yang lepas, Hakan Çalhanoğlu ni dilihat agak bergelut untuk menampilkan, untuk menonjolkan prestasi terbaik beliau, di mana beliau telah diletakkan ataupun bermain sebagai sayap. Tetapi apabila beliau kembali bermain sebagai nombor 10, beliau telah kembali ke prestasi sebenar beliau dan telah menjadi nadi utama buat AC Milan season ini. Selain itu juga, Pioli telah meletakkan 2 defensive midfielder, iaitu Franck Kessie dan juga Ismail Bennacer untuk menggerakkan bahagian tengah dan juga melindungi bahagian back 4 AC Milan. Dengan ini, fullback AC Milan akan lebih selesa untuk naik ke atas untuk melakukan overlapping tanpa memikirkan ruang kosong yang akan ditinggalkan oleh mereka, kerana akan ada 2 defensive midfielder ni yang akan cover tempat mereka. Impaknya, Theo Hernandez iaitu left back AC Milan telah berjaya skor 6 gol pada season lepas dan 1 gol untuk season ini. Kerana seperti yang kita tahu, Theo Hernandez merupakan seorang attacking fullback yang mempunyai insting yang kuat untuk menyerang. Selain itu, walaupun sebelum ini ada kabar angin yang mengatakan bahawa Stefano Pioli ini akan dipecat dan digantikan oleh Ralf Rangnick, tetapi beliau tetap fokus dengan kerja beliau dan beliau akhirnya kekal di AC Milan setelah prestasi yang cukup padu, cukup mantap yang ditunjukkan oleh AC Milan. Okey, yang kedua adalah polisi pembelian. Semenjak beberapa season ni, AC Milan telah dilihat mengubah polisi pembelian mereka dengan lebih mengutamakan player-player muda di samping mendapatkan player-player senior. Untuk season ini, mereka telah berjaya mendapatkan Brahim Diaz, Sandro Tonali dan juga Diego Dalot secara loan, dan Jens Peter Hauge dan Alexis Saelemaekers secara tetap. Manakala season lepas, mereka berjaya mendapatkan Rafael Leao, Ismail Bennacer, Theo Hernandez dan juga Franck Kessie secara tetap dari Atalanta. Kemudian ditambah lagi dengan player-player muda yang dibawa dari Akademi AC Milan. So, boleh cakap yang AC Milan ni sebenarnya
Ramai player-player muda yang berbakat, yang ada talent, yang ada potensi untuk berjaya. Tapi kalau nak cerita semua, sampai bila nak habis, Mat? Kan? Okey, impak daripada pembelian ini, kita dapat lihat yang player-player ini sudah menjadi key player buat AC Milan walaupun usia mereka masih muda. Ini cukup bagus kerana player-player ini dapat improve dengan baik, dapat minit permainan yang cukup yang membolehkan mereka untuk mengembangkan lagi bakat mereka. So, perkembangan ini cukup bagus untuk AC Milan punya long term planning. Sebabnya, salah satu punca kejatuhan AC Milan pada suatu ketika dahulu adalah disebabkan oleh kebergantungan mereka terhadap player-player tua. Dan apabila player-player ini sudah tiada, mereka agak terlewat ataupun gagal untuk menggantikan player-player ini. So, kita bercakap yang AC Milan ni sudah belajar daripada sejarah yang lepas. Takkanlah pisang nak berbuah 2 kali. Dan hasilnya, adunan player muda dan juga player senior berjaya membentuk AC Milan menjadi sebuah pasukan yang cukup mantap, tersusun dan juga stabil. Yang ketiga, kepulangan Zlatan Ibrahimovic. Kepulangan semula Zlatan Ibrahimovic ke AC Milan telah berjaya membawa satu impak yang cukup drastik apabila beliau berjaya memacu AC Milan kembali ke landasan yang sebenar. Untuk season ini, beliau telah skor 9 gol untuk AC Milan dan merupakan penjaring terbanyak di Serie A dengan 8 gol. Pada pendapat aku, ini adalah satu statistik yang cukup luar biasa buat seorang player yang bakal berusia 40 tahun pada tahun hadapan. Kita semua tahu yang AC Milan ni cukup bergelut untuk mendapatkan seorang striker yang cukup prolific, seorang striker yang boleh menjaminkan gol buat AC Milan. Mereka sudah berbelanja besar, sudah berusaha sehabis baik untuk mendapatkan seorang striker yang prolific, striker yang tajam, yang boleh menjaringkan banyak gol untuk AC Milan. Tetapi semuanya ataupun majority flop. Sebagai contoh, Andre Silva, Christophe Piatek, Gonzalo Higuain, Nikola Kalinic dan juga Patrick Coutron. Jadi dengan kemasukan Zlatan ini juga bukan sahaja menjaminkan gol buat AC Milan, tetapi AC Milan berjaya mendapatkan seorang leader yang cukup berpengalaman untuk lead player-player muda AC Milan ini. Malah Zlatan ini juga dilihat mampu menjadi sifu untuk striker-striker AC Milan yang lain seperti Rafael Leao, Ante Rebic dan juga Lorenzo Colombo. Dan tak lupa juga gol lipat yang dilakukan oleh Zlatan ketika menentang Udinese membuktikan yang bahawa singa tak pernah tua. Dan yang paling latest, gol penyamaan yang dilakukan oleh Zlatan berjaya menyelamatkan AC Milan daripada kekalahan pertama di Serie A. Jadi benar apa yang dikatakan oleh peminat. Bukan Zlatan yang perlukan AC Milan, tetapi AC Milan yang perlukan Zlatan. Tua-tua ubi berisi, tua-tua makin menjadi. Sekian sahaja daripada aku. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ini. Kalau ada apa-apa, boleh komen kat bawah. Dan buat fan-fan AC Milan, sebarkan video ini. Dan jangan lupa teruskan menyokong AC Milan. Nama aku Halimas, aku gerak dulu. Good luck AC Milan, semoga menjadi champion untuk Serie A season ini. Ciao.